Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, realiti ataupun retorik. Oke, persoalan utama yang ingin saya bincangkan ialah, adakah bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu dalam pendidikan tinggi di Malaysia atau sekadar retorik dasar semata-mata? Mari kita lihat. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Elvina Maroyal dan perbentangan ini adalah daripada kursus Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Dan pensyarah untuk kursus ini adalah Puan Aida binti Hajat. Baiklah, kita akan teruskan. Oke, apa itu bahasa ilmu? Seperti tuan-tuan dan puan-puan adik-adik yang kamu lihat ada di slide ini, bahasa itu adalah bahasa yang digunakan untuk penyelidikan. Selain itu, bahasa adalah bahasa penulisan akademik, bahasa penyampaian ilmu di universiti, bahasa penghasilan inovasi dan wacana ilmiah, bahasa sebagai alat pemikiran, dan bahasa membentuk tamadun. Bahasa ilmu bukan sekadar bahasa komunikasi harian. Ia mesti mampu menguraikan konsep abstrak, istilah teknikal, dan pemikiran kritis secara sistematik. Dalam arti kata lain, bahasa ilmu ialah bahasa yang membina tamadun. Baiklah, untuk yang seterusnya kita akan melihat kepada kedudukan bahasa Melayu. Dari sudut dasar, bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang sangat kukuh, yaitu bahasa kebangsaan, yaitu Perkara 152 Perlembagaan, bahasa rasmi negara, bahasa penghantar utama sekolah, kebangsaan, dan juga digunakan secara meluas dalam sektor awam. Seperti yang tuan-puan dan adik-adik lihat, di sini Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah fungsi dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka? Institusi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka ini memainkan peranan penting dalam membina istilah baharu dan menerbitkan bahan ilmiah. Namun, persoalannya ialah adakah kedudukan ini benar-benar diterjemahkan dalam pendidikan tinggi? Baiklah, seterusnya kita akan melihat bukti bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa ilmu. Jika kita melihat bidang kemanusiaan dan pendidikan, bahasa Melayu memang berfungsi dengan baik sebagai bahasa ilmu. Contohnya dalam pendidikan, sastra, sejarah, dan pengajian Melayu. Banyak tesis dan penyelidikan universiti awam ditulis dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang sains sosial. Sebagai pelajar pendidikan bahasa Melayu, saya sendiri menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam kursus teras dan penulisan tugasan akademik. Ini menunjukkan bahwa bahasa Melayu masih aktif sebagai medium ilmu sekurang-kurangnya dalam bidang tertentu. Contoh universiti awam yang masih menggunakan bahasa Melayu sampai sekarang adalah Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Melayu. Seterusnya, mari kita lihat realiti cabaran. Namun begitu, kita tidak boleh menafikan realiti ini. Dalam bidang seperti sains, teknologi, perubatan, dan kejuruteraan, bahasa Inggeris ini lebih dominan. Majority jurnal antarabangsa berindeks tinggi diterbitkan dalam bahasa Inggeris. Universiti pula menekankan penerbitan antarabangsa sebagai KPI. Akibatnya, penyelidikan cenderung menulis dalam bahasa Inggeris demi pengiktirafan global. Baiklah puan-puan, tuan-tuan, dan adik-adik sekalian, sekarang kita akan melihat kepada perbandingan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jika kita bandingkan, dari segi dasar, bahasa Melayu sangat kukuh. Dari segi identiti nasional pula, bahasa Melayu sangat tinggi nilainya. Tetapi, dari segi penerbitan global, rujukan sains dan teknologi, kebolehpasaran antarabangsa, bahasa Inggris lebih mendominasi.
Seperti yang kamu lihat di dalam slide ini, ada aspek bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Seperti aspek dasar, bahasa Melayu lebih kukuh, manakala bahasa Inggris tiada status rasmi. Seterusnya, sains dan teknologi dalam bahasa Melayu adalah terhad, manakala bahasa Inggris adalah lebih dominan. Dan seterusnya adalah penerbitan global. Dalam bahasa Melayu, ianya lebih rendah, dan dalam bahasa Inggris, ianya adalah tinggi. Dan seterusnya, identiti nasional dalam bahasa Melayu lebih tinggi, manakala bahasa Inggris adalah sederhana. Saya ingin bertanya kepada rakan-rakan sekalian, jika Anda menulis tesis dalam bidang sains dan teknologi, apa bahasa yang Anda pilih dan mengapa? Soalan ini menunjukkan bahwa realiti pilihan bahasa kadangkala dipengaruhi faktor pragmatik, bukan sentimen. Baiklah, seterusnya kita akan melihat analisis kritikal, realiti ataupun retorik. Pada pandangan saya, bahasa Melayu bukan sekadar retorik. Ia benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu, tetapi belum mencapai tahap optimum dalam semua bidang. Seperti tuan-tuan, puan-puan, dan adik-adik lihat di hadapan ini, kita melihat dari sudut dasar, ianya bukan retorik. Manakala dari sudut amalan, masih belum optimum. Dan seterusnya dari sudut global, perlu bahasa seimbang. Dan yang terakhir, dari sudut psikologi pelajar, ada kurang keyakinan menulis dalam bahasa Melayu bagi bidang teknikal. Isunya bukan kelemahan bahasa Melayu, tetapi ekosistem akademik global yang lebih berpaksikan bahasa Inggris. Baiklah, mari kita lihat cadangan memperkukuh bahasa Melayu ini. Untuk memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, beberapa langkah boleh diambil. Seperti yang kita lihat di sini adalah memperbanyakkan jurnal berimpak tinggi dalam bahasa Melayu. Seterusnya, terjemahan buku sains dan teknologi terkini. Seterusnya, insentif penulisan akademik dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya, pendigitalan istilah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang terakhir, dasar dwibahasa yang seimbang. Pengukuhan bahasa memerlukan tindakan sistematik, bukan sekadar slogan. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya melihat isu ini dari sudut tanggung jawab pendidikan. Jika guru sendiri kurang yakin dengan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bagaimana belajar akan yakin? Guru perlu membina keyakinan bahwa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dan menjadi bahasa profesional, menjadi bahasa pembinaan taman. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi lambang marwah dan identiti bangsa. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, dan adik-adik sekalian, kita sudah berada di pengakhiran slide, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh sebagai bahasa ilmu. Namun, dalam realiti pendidikan tinggi, peranannya masih belum menyeluruh, khususnya dalam bidang STEM. Oleh itu, bahasa Melayu bukan retorik, tetapi memerlukan pengukuhan yang berterusan agar mampu bersaing secara global. Saya akhiri dengan satu persoalan reflektif. Adakah kita sendiri benar-benar mempercayai kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu? Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.